Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3 bersama saya, Cikgu Nadia. Sebelum kita mulakan sesi pada hari ini, mari sama-sama kita ulang kaji pelajaran dalam sesi sebelum ini. Pada minggu lepas, kita telah pelajari tentang ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Contoh ayat tunggal seperti ayah sedang makan nasi. Dalam ayat ini, ayah ialah subjek, manakala sedang makan nasi ialah predikat. Contoh kedua, Puan Samsiah mencuci pakaian. Dalam ayat ini, Puan Samsiah ialah subjek, manakala mencuci pakaian ialah predikat. Contoh ketiga, Adik Akilah membaca komik. Adik Akilah ialah subjek, manakala membaca komik ialah predikat. Objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat mengecam dan menyebut sekurang-kurangnya 3 ayat majmuk dengan betul. Untuk pelajaran pada hari ini, sila rujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 3, jilid 1, muka surat 3. Aktiviti: membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, mari kita baca bersama-sama. Membaca. Bantu membantu di dapur. Nabila ke dapur. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Nasri membantu ayahnya. Wah, sekarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ibu sungguh pandai memilihnya, kata Nabila. Puan Zainab tersenyum. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Minda kita pula akan cerdas. Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Sekarang saya akan terangkan tentang ayat majmuk. Apa itu ayat majmuk? Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi 2 atau lebih ayat tunggal. Ayat ini digabung dengan menggunakan kata hubung. Contoh-contoh kata hubung seperti dan, untuk, kerana, dengan, sambil, lalu, serta, tetapi, atau. Contoh ayat majmuk: Encik Hakim sedang mencuci kereta sambil menyanyi. Kedua, Sima menangis kerana kakinya sakit. Contoh ketiga, Hafiz dan Haiman sedang mendengar radio. Mari kita teliti bagaimana untuk membina ayat majmuk. Contoh 1, ayat tunggal 1. Encik Hakim sedang mencuci kereta. Ayat tunggal 2, Encik Hakim menyanyi. Kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan 2 ayat tunggal ini ialah sambil. Ayat majmuk: Encik Hakim sedang mencuci kereta sambil menyanyi. Contoh 2. Ayat tunggal 1, Hafiz sedang mendengar radio. Ayat tunggal 2, Haiman sedang mendengar radio. Kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan 2 ayat tunggal ini ialah dan. Ayat majmuk: Hafiz dan Haiman sedang mendengar radio.
Sekarang, sila rujuk kembali buku teks Bahasa Melayu tahun 3, jilid 1, muka surat 3. Baiklah, mari kita kenal pasti ayat majmuk yang terdapat dalam petikan bantu membantu di dapur. Nabila ke dapur. Ayat ini bukan ayat majmuk kerana ayat ini hanya mengandungi satu subjek dan satu predikat. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Ayat ini ialah ayat majmuk. Ini kerana ayat ini mempunyai dua ayat tunggal dan menggunakan kata hubung dan untuk menggabungkan dua ayat tunggal. Seterusnya, Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Ayat ini ialah ayat tunggal. Nasri membantu ayahnya. Ayat ini juga ayat tunggal. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Baiklah, mari kita perhatikan. Terdapat kata hubung dan dalam ayat ini. Jadi, ayat ini ialah ayat majmuk. Ibu sungguh pandai memilihnya, kata Nabila. Kita dapat perhatikan tiada kata hubung yang digunakan dalam ayat ini. Jadi ayat ini bukan ayat majmuk. Seterusnya, Puan Zainab tersenyum. Juga ayat tunggal. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Ayat ini ialah ayat tunggal kerana tiada kata hubung. Seterusnya, makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Juga ayat tunggal. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Ayat ini juga tidak mempunyai kata hubung. Jadi ayat ini bukan ayat majmuk. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Baiklah murid-murid, ayat ini mengandungi kata hubung iaitu kerana. Oleh itu, ayat ini ialah ayat majmuk. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Ayat ini ayat tunggal. Minda kita pula akan cerdas, jelas Encik Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Dalam ayat ini, kita dapat perhatikan penggunaan kata hubung sambil. Oleh itu, ayat ini ialah ayat majmuk. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Dalam ayat ini, kita dapat perhatikan penggunaan kata hubung dan. Oleh itu, ayat ini ialah ayat majmuk. Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Dalam ayat ini, tiada kata hubung, jadi ayat ini ialah ayat tunggal. Untuk tugasan hari ini, sila salin nota mengenai ayat majmuk seperti yang telah saya sediakan dalam buku tulis Bahasa Melayu Sistem Bahasa. Tugasan seterusnya ialah sila siapkan latihan dalam buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3, jilid 1, muka surat 2. Sebagai persediaan untuk sesi yang seterusnya, anda bolehlah mengulang kaji muka surat 4 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 3, jilid 1. Baiklah, sampai di sini sahaja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas penglibatan dan kerjasama anda dalam sesi kali ini. Jangan lupa siapkan tugasan dan jumpa lagi dalam sesi seterusnya.